Lawatan Perdana Menteri ke Amerika Syarikat capai matlamat. Selamat malam dan salam keluarga Malaysia. Anda bersama saya Muhajir Nasami, Berita Tengah Malam. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob tiba di Pangkalan Udara Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM siang tadi setelah melakukan lawatan kerja selama 4 hari ke Amerika Syarikat. Kira-kira 400 orang keluarga Malaysia terdiri daripada kepimpinan UMNO, mahasiswa dan belia berada di perkarangan Pangkalan Udara itu untuk menyambut ketibaan Perdana Menteri. Turut menyambut Menteri Wilayah Persekutuan Datuk Seri Dr. Syahidan Kasim dan Menteri Pembangunan Luar Bandar Datuk Seri Mahathir Khalid. Perdana Menteri turut meluangkan masa kira-kira setengah jam menyantuni mereka yang hadir. Dalam lawatan kerja ke Amerika Syarikat, Datuk Seri Ismail Sabri mengambil bahagian dalam sidang kemuncak khas Amerika Syarikat ASEAN di samping mengadakan pertemuan dengan Presiden Joe Biden dan pemimpin negara-negara ASEAN. Beliau menyifatkan lawatan itu sebagai satu kejayaan dalam mengukuhkan lagi hubungan Malaysia, Amerika Syarikat serta ASEAN. Pada sidang kemuncak yang dipengerusikan Biden itu, Perdana Menteri menyentuh pelbagai isu termasuk krisis Rusia-Ukraine, Laut Cina Selatan, Palestin dan Myanmar. Menurut Perdana Menteri, konflik berkenaan bukan sahaja menjejaskan ekonomi dunia tetapi mengorbankan rakyat yang tidak berdosa. Perang tidak menguntungkan sesiapa, malah perang merugikan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, saya kata perang walaupun berlaku di Ukraine, perang ataupun konflik berlaku di Ukraine, yang suffer adalah negara yang tak ada kena-mengena pun, termasuk Malaysia. So, jadi saya kata, semalam pun saya dah sebut, Amerika mesti menggunakan pengaruh dia untuk menyelesaikan isu ini. Malaysia adalah satu-satunya negara pada persidangan itu yang secara terus terang meminta agar Amerika Syarikat membantu melaksanakan resolusi Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB mengenai pembentukan negara Palestin sebelum Perang 1967 yang memberi hak Baitul Maqdis sebagai ibu negara Palestin. Di hadapan Biden, Perdana Menteri meminta negara itu berlaku jujur dan telus dalam menangani isu Israel-Palestin dan mahu kekejaman Israel terhadap rakyat Palestin harus dihentikan segera. Kita menegaskan bahawa Malaysia minta supaya Amerika menggunakan kuasa dia dan memastikan isu Palestin dapat diselesaikan dengan segera. Kalau Amerika begitu cepat bertindak apabila kes berlaku di Ukraine, kita nak tindakan cepat juga dilakukan untuk menyelesaikan isu Palestin. Mengenai isu Laut Cina Selatan dan Myanmar pula, Malaysia mahu Laut Cina Selatan kekal sebagai kawasan bebas daripada campur tangan kuasa besar dan kekal sebagai kawasan perdagangan bebas dan meminta kuasa besar sama ada China atau Amerika Syarikat menghentikan provokasi di perairan tersebut. Dalam isu Myanmar, Malaysia berharap ia dapat diselesaikan secara diplomatik dengan pemantauan konsensus 5 perkara ASEAN mengenai Myanmar. Sebagai sebuah negara paling terkesan dengan kebanjiran pelarian dari Myanmar, Malaysia juga meminta Amerika Syarikat membantu memindahkan mereka ke negara ketiga lain. Ketegasan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dalam menyuarakan pendirian Malaysia mengenai isu Palestin di hadapan Presiden Amerika Syarikat Joe Biden mendapat perhatian rakyat Palestin. Ketua Pegawai Eksekutif Aman Palestin Gaza Omar Sayam berkata, rakyat negara itu yakin bahawa sokongan yang diberikan Malaysia untuk sekian lama akan diteruskan sehingga mereka bebas daripada kekejaman rezim Zionis. Beliau turut menzahirkan penghargaan kepada Datuk Seri Ismail Sabri kerana meletakkan isu Palestin sebagai salah satu keutamaan Malaysia pada sidang kemuncak khas Amerika Syarikat ASEAN yang baru berakhir di Washington.
all respect and appreciation to the Malaysian Prime Minister, Mr. Ismail Sabri, for raising the Palestinian issue in his meeting with US President Joe Biden in Washington. This official support for the Palestinian cause is not new. Malaysia and its government always stand by the Palestinian people at all political and social levels. Aman Palestin ialah sebuah pertubuhan bukan kerajaan yang mula beroperasi pada akhir 2004 sebagai inisiatif untuk membantu dan menyalurkan sumbangan serta menjaga kebajikan dan hak kemanusiaan rakyat Palestin. Pada sidang kemuncah khas Amerika Syarikat ASEAN, Malaysia menjadi satu-satunya negara yang menekankan Amerika perlu jujur dalam menyelesaikan isu Palestin. Jadi kita bersetuju, kita menegaskan bahawa Malaysia minta supaya Amerika menggunakan kuasa dia dan memastikan isu Palestin dapat diselesaikan dengan segera. Kalau Amerika begitu cepat bertindak apabila kes berlaku di Ukraine, kita nak tindakan cepat juga dilakukan untuk menyelesaikan isu Palestin. Beliau menjelaskannya dalam sidang media pada akhir lawatan rasmi 4 hari ke Washington. Datuk Seri Ismail Sabri menyifatkan lawatannya sebagai berjaya dan mencapai objektif. Selain menghadiri sidang kemuncah khas Amerika Syarikat ASEAN, Perdana Menteri turut mengadakan perbincangan dengan pelabur serta Kapten Industri Amerika. Dalam pada itu, kredibiliti dan ketokohan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob cukup terselah di pentas sidang kemuncah khas ASEAN Amerika Syarikat apabila beliau berani menyuarakan pendirian Malaysia mengenai isu Palestin di hadapan Presiden Joe Biden. Fellow kanan Akademi Penyelidikan Strategik Nusantara NASR Azmi Hassan menyifatkan hasrat keluarga Malaysia memperjuangkan isu keamanan dalam perkara itu berjaya dibawa untuk perhatian Washington. Yang penting adalah kita melalui Perdana Menteri telah menyampaikan hasrat itu. Itu yang paling penting. Paling tidak kita memberitahu kepada Washington, pendirian Kuala Lumpur terhadap kekejaman yang dilakukan oleh rejim Tel Aviv. Jadi dalam hal ini saya katakan mengucapkan syabas kepada Perdana Menteri kerana menimbulkan perkara ini. Kerana tidak ramai pemimpin dunia lain yang mahu menimbulkan perkara ini. Beliau optimis sokongan yang diberikan Malaysia untuk sekian lama akan diteruskan sehingga mereka bebas daripada kekejaman rejim Zionis. Sementara itu, penganalisis politik dan media sosial UiTM, Profesor Madya Dr. Sarah Chinasamy turut menggambarkan perkara itu menunjukkan komitmen Malaysia untuk meletakkan isu Palestin sebagai salah satu keutamaan pada sidang kemuncah khas Amerika Syarikat ASEAN. Isu kontroversi Palestin ni kalau kita lihat sudah pun berpanjangan untuk sekian lama, dan sebelum ini beberapa pemimpin tertinggi negara kita pun sudah menyuarakan berhubung dengan penindasan terhadap rakyat Palestin di peringkat global. Namun kita lihat di dalam kontroversi rakyat Palestin ini sehingga kini kita masih belum mencapai satu jalan penyelesaian di peringkat global. Sehubungan itu lawatan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri ke Amerika Syarikat dan menyuarakan suara beliau berhubung dengan penindasan rakyat Palestin di peringkat pemimpin dunia ini menunjukkan bahawa Malaysia tetap konsisten memperjuangkan hak dan juga nasib rakyat Palestin yang mana ditindas sehingga hari ini. Jadi kita lihat ni Malaysia adalah satu negara Asia Selatan, satu negara di Asia Timur yang kerap menyuarakan berhubung dengan penindasan yang berlaku terhadap rakyat Palestin ini. Baik, dua keluarga berdepan detik cemas selepas terperangkap dalam kejadian kepala air di Lubuk Uji Taman Cik Mina Sayang Maran siang tadi. Bagaimanapun, tindakan pantas Jawatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Pahang berjaya menyelamatkan mangsa terdiri daripada 6 dewasa dan 7 kanak-kanak yang terkandas dalam kejadian itu.
Penolong pengarah bahagian operasi JDPM Pahang, Ismail Abdul Ghani berkata pihaknya menerima panggilan kecemasan pada jam 2.07 petang sebelum 6 pegawai dan anggota digerakkan ke lokasi kejadian. Pihaknya menggunakan personal floating device dan tali dengan teknik river crossing bagi menyelamatkan mangsa. Berdasarkan siasatan, mangsa dari Muazzam Shah Rompin itu berada di Maran untuk melawat keluarganya. Di Ipoh Perak, 2 wanita hilang dipercayai dihanyutkan kepala air ketika mendaki Gunung Suku di Jalan Simpang Pulai, Cameron Highlands pagi tadi. Mangsa dikenali sebagai Si Suyen, 32 tahun dan Eng Yi Chiu, 46 tahun. Ketua Polis Perak Datuk Mio Farid Al-Atrash Wahid berkata pihaknya menerima laporan kejadian sekitar pukul 6.50 pagi. Menerusi satu kenyataan, beliau berkata kedua-dua mangsa bersama 27 pendaki lain mengambil keputusan untuk berpatah balik selepas mendengar bunyi air dan tanah runtuh di atas gunung berkenaan sekitar pukul 5 pagi. Namun, ketika dalam perjalanan turun ke kaki bukit, kepala air menimpa kumpulan berkenaan dan 2 wanita terbabit dipercayai telah dihanyutkan arus deras. Menurut beliau, kejadian berlaku di hutan simpanan kekal Gunung Suku yang terletak kira-kira 3 jam perjalanan kaki dari jalan utama. Operasi mencari dan menyelamat SAR mangsa masih dijalankan bersama agensi berkaitan, manakala 27 orang pendaki gunung yang lain ditemui dalam keadaan selamat oleh pasukan penyelamat. Kementerian Alam Sekitar dan Air Kasar sedang menyelaraskan kerja-kerja pembaikan di kawasan terjejas banjir kilat di Janda Baik Bentong, Pahang baru-baru ini. Timbalan Menteri Alam Sekitar dan Air Dato' Mansur Osman berkata pihaknya juga sedang mengenal pasti punca berlakunya banjir tersebut dan akan mengambil tindakan pembaikan jangka pendek serta panjang bagi mengatasinya. Pembaikan, penambahbaikan pada isu yang berlaku di Janda Baik lah. So kita kenal pasti punca-punca berlakunya, kemudian dengan ambil beberapa tindakan untuk jangka pendek dan juga jangka panjang. So, itu sedang dilakukan oleh DPS negeri dan juga dengan beberapa agensi penguatkuasaan lain lah di peringkat negeri. Mengenai isu sama di ibu kota, pembinaan bandar konkrit dan pembuangan sampah yang tinggi antara faktor berlaku banjir kilat. Katanya tindakan telah diambil KASA dan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL bagi menangani masalah berkenaan. Bila sampah buang terlalu banyak, kemudian bila hujan lebat, dan sampah-sampah itu dibawa turun dalam saluran sungai, parit, dan parit tersumbat. Nah, ini jadi isu lah. Kemudian pembangunan bandar pula tak macam dulu sekarang ni, pembangunan yang konkret. Jadi kebanyakan tak boleh nak serap air. Beliau ditemui selepas majlis rumah terbuka Hari Raya Aidilfitri di Dewan Serbaguna Jawi, Nibong Tebal. SOP COVID-19 masih relevan dan perlu dipatuhi bagi mengekang penyakit tangan, kaki dan mulut HFMD daripada terus menular. Ini terutamanya aspek kebersihan asas seperti mencuci tangan dengan kerap dan memastikan tempat yang sering dicapai oleh kanak-kanak kekal bersih. Jelas pakar perunding pediatrik dan pediatrik nefrologi Hospital Selayang, Dr. S. Selva Kumar, amalan mencuci tangan dengan sabun dan air khususnya semasa musim perayaan perlu diutamakan, memandangkan aktiviti bersentuhan sukar untuk dihindari. Waktu musim perayaan ini, pergaulan antara ibu bapa, kanak-kanak lain, sanak saudara memang akan berlaku, dan di mana memang masa waktu itu kita tak boleh amalkan yang bersentuhan dan sebagainya, bersalaman dan sebagainya, dan ini memang mungkin juga menyebabkan peningkatan waktu ini kerana jelas nampak selepas saja Aidilfitri ada nampak peningkatan yang mendadak. Ini mungkin salah satu sebab majlis. Ibu bapa juga dinasihat agar tidak panik, sebaliknya melaporkan kepada tadika atau taska sekiranya anak mula mengalami gejala seperti demam dan terdapat ruam melepuh pada tangan, kaki, mulut dan lidah. Beliau berkata demikian dalam temu balhas di Hospital Selayang.
Susulan penularan penyakit tangan, kaki dan mulut HFMD yang semakin serius terutama dengan bilangan kes mingguan melebihi paras amaran di negeri Selangor. Kerjasama antara ibu bapa dan pemilik pusat jagaan amat penting dalam mengekang penularan penyakit tersebut dalam kalangan kanak-kanak. Ia meliputi tanggungjawab pemilik taska, tadika dan pusat jagaan kanak-kanak untuk sentiasa mengamalkan langkah kebersihan di premis. Ini kerana pengabaian aspek kebersihan dilihat sebagai penyumbang kepada penularan jangkitan. Selain itu, ibu bapa juga perlu lebih cakna akan tahap kesihatan anak-anak dan mengambil langkah segera sekiranya anak-anak bergejala. Kalau budak-budak atau kanak-kanak yang jati penyakit tu, owner tempat penjagaan tu memang tak bagilah. Mesti mak bapak dia lah kena look after. Mak bapak dia mesti kena ambil MC punya jaga anak-anak mereka. Tak boleh hantar dekat. Nanti dia akan berjangkit kepada kanak-kanak lain pula. Itu sepatutnya yang amalan yang diambil lah. So far saya tengok dekat sekolah anak saya tu, sebab saya hari hantar dia kan. So far memang sebelum dia masuk sekolah tu memang dia hand sanitize dia punya tangan dia orang lah, anak-anak ni lah. So langkah penjagaan di sekolah tu pun saya tengok memang dia orang selalu ni lah, aware jugalah. Kena jaga kebersihan lah, kita dah hantar ke taska tu kan. So maknanya kena make sure benda tu bersih, untuk anak kita pegang pun elok. So macam mana kita jaga diri kita, macam tu kita kena jaga anak orang lain. Kepada pemilik taska ataupun pusat asuhan kanak-kanak, sekiranya ada pelanggan ataupun parents yang menghantar ada sedikit gejala, minta segera datang, bawa pergi ke klinik yang berhampiran dengan segera. Sebab dia cepat-cepat sangat mengerebak. Ada tentulah. Actually kalau untuk premis, saya sarankan seminggu sekali mesti buat pembersihan secara keseluruhan. Kerjasama kedua-dua pihak amat penting bagi memastikan keselamatan kesemua penghuni pusat jagaan sekaligus meminimumkan jangkitan. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP meningkatkan pemantauan terhadap stesen minyak di negeri bersempadan dengan negara jiran. Ketua Setiausaha KPDN HEP Azman Muhammad Yusof berkata, ia bagi mengelakkan penyalahgunaan diesel dan kenderaan asing mengambil kesempatan mendapatkan petrol bersubsidi RON 95. Petugas-petugas stesen minyak di kaunter ni untuk sentiasa menggunakan pemantauan yang lebih berkesan lah. Sebab maklumlah kan, bila stesen minyak ni kalau pelanggan dia ramai, jadi dia nak tengok satu hal, dia nak layan untuk tujuan urusan niaga tadi pun satu hal. Jadi kita akan tengok bagaimana cara pemantauan yang terbaik yang boleh dilakukan. Beliau ditemui RTM ketika mengadakan lawatan kerja ke Kompleks Imigresen, Kastam dan Kuarantin ICQ Padang Besar Perlis. Turut hadir Timbalan Pengarah Penguatkuasa Operasi KPDN HEP Samsul Nizam Khalil dan Pengarah KPDN HEP Perlis Norazah Japar. Baik, ini pula berita membanggakan negara. Puncak Gunung Everest sekali lagi berjaya ditawan pendaki solo profesional T. Ravichandran. Beliau yang mengulangi sejarah menawan puncak dunia buat kali ketiga mengakui pendakian kali ini berbeza dan dikongsi bersama-sama pasukan Malaysia Everest Expedition 2022. Ia merupakan pendakian ketiga Ravichandran menawan puncak Everest selepas 2006 serta 2007 dan pada pendakian kedua, beliau pernah berdepan cabaran menghidapi radang dingin di 8 jari tangannya. Menurutnya, dua pendakian sebelum ini amat mencabar terutama ilmu pendakian dan persiapan berdepan cuaca ekstrim yang sentiasa berubah dan tidak menentu selain kesesakan pendaki. Beliau juga berazam meneruskan pendakian solo Gunung Everest buat kali keempat tanpa menggunakan tong oksigen tahun hadapan. Ravichandran dan kumpulannya memulakan pendakian 2 Mei lalu menuju ke Kemah 1, Kemah 2 serta Kemah 3 dan berhenti untuk berehat pada 5 Mei sebelum meneruskan pendakian dari 9 hingga 11 Mei sekaligus tiba di puncak pada 12 Mei. Saudara, bukan sekadar hati yang penuh sifat keibuan, namun seluruh harta benda juga telah dikorbankan bagi mendidik dan membesarkan anak-anak istimewa. Itulah yang dilakukan Nolina Alawi yang menjaga lebih 100 anak angkat sejak tahun 2001. Sisipan istimewa sempena sambutan Hari Keluarga Antarabangsa hari ini. Kita bersama wartawan Siti Nurul Husna Buhari. Ku bawa jauh
andai kata berlakunya kematian Nurlina Alawi, anak-anak ni jangan goyah. Alung yang akan take over, Alung yang akan ganti mama, dan mereka boleh duduk di sini sampai bila-bila. Rumah teres 2 tingkat itu kini didiami 40 penghuni, terdiri keluarga kandung Nurlina sendiri, anak-anak yatim, antaranya pesakit HIV/AIDS, anak tidak sah taraf, kanak-kanak terbiar dan anak mu'alaf. Semua mereka diberi kasih sayang sepenuhnya sebagai sebuah keluarga besar di bawah Agensi Pertubuhan Keluarga Besar Nurlina Alawi Berhad (KBNAB) dan Persatuan Nurul Iman Malaysia (Pernim). Cabaran Nurlina Alawi sama seperti orang lain di luar sana. Yang beli anak ramai, ada kali ada duit, ada kali tak ada duit, ada kali kadang kemas, ada kali macam-macam benda. Yang penting anak-anak tu dapat makan, anak ramai ditutup aibnya, orang tak nampak aib anak mama. Memang banyak sangatlah, memang kalau nak ceritakan tak habis. Pernah dianggap melakukan kerja gila dengan memelihara anak-anak istimewa sejak 2011, Nurlina menolak tanggapan masyarakat dengan mengikhlaskan usahanya dengan mengambil mereka sebagai anak angkat sah sejak 21 tahun lalu. Sebenarnya mengalah bukan bererti kalah, ya. Mengalah bukan bererti kalah. Pada mama, ujian yang Allah yang bagi pada mama memang terlalu berat. Kalau setakat tak ada duit, setakat anak ramai, setakat segala yang macam-macam masalah, mama boleh hadapi. Tapi Allah bagi ujian mama, mama berpisah dengan bekas suami, itu satu tamparan hebat pada mama. Tapi mama pergi tempuh juga. Tapi yang paling penting, anak-anak yang mama bela ni, mama tak, satu orang pun mama tak tinggal, satu orang pun mama tak abaikan. Dan mereka sekarang ni bersama mama sampai hari ini. Tiada siapa sudi dan mahu bertanggungjawab membantu remaja hamil yang positif HIV. Sebaliknya, golongan ini dihina dan dipinggirkan. Namun, usaha Nurlina memberi pendidikan dan kasih sayang sebagai anak-anak yang tidak dibezakan wajar dijadikan contoh. Baiklah saudara, keluarga tidak semestinya memerlukan pertalian darah. Namun ia adalah mereka yang mahukan anda menjadi sebahagian daripada diri mereka. Menyayangi anda walau apa keadaan pun dan sanggup berkorban dan melakukan apa sahaja demi melihat senyuman di wajah anda. Dan itulah sebenarnya keluarga. Saya Siti Nurhusna Bukhari untuk Berita RTM. Baik, kita ke perkembangan Sukan SEA Vietnam. 3 lagi pingat emas berjaya dirangkul kontingen negara siang tadi. Emas pertama dimenangi menerusi sukan golf yang menamatkan penantian 21 tahun di Tamasya Dwi tahunan itu siang tadi. Erwin Chang berjaya mencipta sejarah itu selepas menewaskan Armandus Susanto Christian dari Indonesia di Padang Golf Heron Lake di Hanoi. Erwin sebelum itu bangkit daripada ketinggalan 2 pukulan pada permulaan saingan dengan merakamkan 4 di bawah par 68 bagi menamatkan saingan 7 di bawah par 209 dengan Armandus menyamakan kedudukan bagi mengheret aksi ke play-off. Malaysia sebelum ini telah memenangi 3 pingat emas bagi kategori berpasukan di Sukan SEA. Able to win a gold medal after 21 years in golf for Malaysia and for the golf association definitely is great. I'm happy and proud that I'm able to do that after 21 years for a gold medal. I've been wanting to do that since the 2017 SEA Games, and I'm really happy that I'm able to achieve it today. Pingat gangsa milik Vera Vishnak Parchar dari Thailand. Selain itu, Janet Wong yang berpangkalan di Australia berjaya menghadiahkan pingat gangsa untuk negara dalam saingan individu wanita. Kali terakhir sukan golf meraih emas di Tamasya Sukan SEA adalah pada tahun 2001 menerusi acara berpasukan. Emas ke-15 negara pula hadir menerusi atlet gimnastik artistik wanita negara Rachel Yeoh Lee Wen dari Pusat Gimnasium Kuan Gua. Rachel menyumbangkan emas menerusi acara palang tidak sejajar sekaligus mempertahankan gelaran yang dimenangi Farah N. Abdul Hadi pada tahun 2019.
Gimnas berusia 23 tahun itu memperagakan aksi menarik untuk mengutip 13.00 mata. Tempat kedua milik atlet dari Vietnam, Pham Nu Pong, manakala gangsa menjadi milik atlet Singapura, Nadine Nathan Joy. Kejayaan ini sekaligus berjaya memperbaiki rekod 2019 apabila Rachel hanya meraih gangsa dalam acara berkenaan. Malaysia akhirnya berjaya untuk mendapatkan pingat emas pertama. Lagu Negaraku sekali lagi berkumandang di petang tadi selepas jago Bina Badan Negara Muhammad Syahrul Azman Mahin Abdullah menepati ramalan untuk menggondol emas dalam kategori fizik terbuka lelaki yang juga emas ke-16 buat Malaysia. Wartawan Alif Ashraf Kamanur di bumi Hanoi, Vietnam ada butirannya. Beliau menewaskan wakil tuan rumah Nguyen Minh Thien dan Pong Pala dari Thailand. Kemenangan diraih Mai itu merupakan kemenangan sulungnya di pentas Dwi tahunan itu selain turut menyaksikan kem Bina Badan Negara menutup kempen dengan bergaya. Saya betul-betul menghargai dan saya nak ucapkan terima kasih pada KBS, Menteri Belia dan Sukan, Timbalan Menteri kita yang banyak support saya, MSN, ISN dan Persatuan Bina Badan Malaysia yang sentiasa bagi saya sokongan. Ini juga merupakan tamasya sukan si buat julung kalinya disertai Mike. Pada edisi terakhir, Malaysia meraih masing-masing 1 emas, perak dan gangsa. Namun Mike yang juga juara dunia kategori atletik fizik 4 kali berturut-turut sejak 2016 tidak turut serta kerana kategorinya tidak disenaraikan sebelum ini. Sementara itu, kem Bina Badan Negara juga hari ini menyumbang gangsa kedua menerusi kategori berpasangan campuran yang diwakili Melvin Abdullah dan Kok Gong Tai. Sasaran Persekutuan Bina Badan Malaysia PBBM untuk merangkul 1 pingat emas sudah pun terhasil menerusi jago Bina Badan Negara Muhammad Syahrul Azman Mahin Abdullah atau lebih dikenali dengan panggilan Mike. Biarpun bermacam-macam rintangan dihadapinya sebelum memulakan aksi pada hari ini, semangat dan tidak mudah putus asa itu adalah kunci kejayaan anak jati Kuala Lumpur itu meraih emas ke-16 buat negara. Ayuh rakyat Malaysia, sama-sama kita teruskan memberi sokongan kepada atlet-atlet yang sedang berjuang dalam misi membawa 36 pingat emas buat negara. Alif Ashraf Kamanur bersama jurukamera Afizul Sailan di Hanoi, Vietnam untuk Berita RTM. Baik, berita tengah malam berakhir di sini. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita RTM di berita.rtm.gov.my. Salam keluarga Malaysia dan selamat malam.